A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam tazkirah pasca Ramadan 1443. Tujuan tazkirah ini adalah untuk menyemak pencapaian takwa kita berdasarkan kepada ciri-ciri orang yang bertakwa yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci Al-Quran. Pada tazkirah yang lalu kita telah lihat ciri-ciri orang yang bertakwa yang dihuraikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. InsyaAllah hari ini kita akan lihat sambungan ciri-ciri muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa yang dihuraikan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 hingga ayat 17. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyemak ciri-ciri muttaqin yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita dapat muhasabah diri kita dan menilai dari semasa ke semasa sifat takwa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita dah dapat capai menepati ciri yang Allah sebut, kita ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon supaya Allah kekalkan ciri tersebut dalam diri kita. Yang belum kita capai, kita usahakan untuk mencapainya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana yang kita dah letakkan objektif puasa Ramadan kita, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa tu. Ya, insya-Allah. Okey, jadi kita tengok surah Ali Imran ayat yang ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan, wahai Muhammad, adakah aku memberitahu kamu bi khairin min zalikum, yang lebih baik daripada semua itu, iaitu semua yang Allah sebut dalam ayat sebelum ni, iaitu manusia ni digemarkan dengan perhiasan dunia, daripada wanitanya, anak-anaknya, harta benda yang banyak, emas yang berpikul-pikul, kenderaan yang hebat dan semua. Jadi manusia memang gemarkan perkara-perkara itu di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa ada yang lebih baik daripada yang mereka gemarkan itu, iaitu apa dia yang lebih baik, iaitu perkara-perkara yang jauh lebih baik yang Allah sediakan kepada hamba-Nya yang bertakwa, iaitu Allah sebut lillazina taqaw inda rabbihim, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim. Jadi maknanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa perkara yang lebih baik di sisinya. Apa dia yang lebih baik itu? Iaitu jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini selalu kita dengar lah, kalau Allah sebut jannat, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dalam ayat lain dihuraikan sungai ni macam-macam jenis sungai, ya. Sungai yang mengalirkan air susunya, sungai madunya, airnya, sungai macam-macam jenis, ya. Bila anhar tu bukan satu jenis saja, air pun mungkin pelbagai jenis air yang kita tak pernah bayangkan, ya. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, tak pindah-pindah dah, ya, tak tukar ganti dah, kekal je dalam syurga yang indah itu selama-lamanya. Di samping orang kata kenikmatan kenikmatan makanan, minuman, sungai, taman, semua ada pasangan pula. Wa azwajum mutahharah,
pasangan, isteri-isteri yang suci, yang bersih, yang tak ada perangai buruk, yang tak ada kekotoran, yang tak ada masalah. Apa yang ada di dunia ini mutahharah, maknanya suci sesuci-sucinya, masya-Allah. Itulah kata tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan ya, sebab Nabi pun sebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar biqalbin bashar. Memang tak pernah tengok, tak pernah dengar, tak pernah terlintas. Apa keindahan yang kita pernah terbayang tu, itu bukan. Dan lebih daripada itu, waridwanu minallah, masya-Allah. Inilah yang paling nikmat, tak boleh nak tanding dengan segala kemewahan-kemewahan yang disediakan. Yang paling besar ialah ridwanu minallah, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah beri dengan redha. Ya, sebab kalau dunia ini banyak Allah beri nikmat kepada orang yang tak beriman pun Allah bagi, orang yang kufur pun Allah bagi, orang yang maksiat pun Allah bagi, tapi dia tidak ada keredaan. Macam orang kata, ambil. Kau nak ambil lah. Tapi bukan diberi dengan sebab redha. Tapi di akhirat nanti Allah beri segala-galanya, tapi beri dengan penuh keredaan. Ya Allah, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan murka selama-lamanya kepada mereka ini. Lillazina taqaw ni. Ya, wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maknanya kalau dia beri itu dengan pemberian yang selayaknya, sebab dia melihat setiap orang hamba itu. Bukanlah dia tertipu ke, bukan terpedaya ke, bukan bagi ikut suka ke, tak kan. Dia bagi atas kelayakan yang sepatutnya hamba itu dapat, sebab dia Maha melihat setiap orang hambanya. Jadi siapa dia orang bertakwa tu? Ini yang dihuraikan dalam ayat ke-16 dan 17, iaitu allazina yaquluna rabbana innana amanna. Yang pertama sekali orang bertakwa ini ialah orang yang sentiasa mengaku rabbana innana amanna, beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, segala yang wajib diimani dalam rukun iman itulah. Maknanya sentiasa membaharui imannya. Rabbana innana amanna, Rabbana innana amanna. Bukan saja dengan tutur kata, tapi dengan penghayatan. Jadi, dan bukti mereka benar-benar beriman ni ialah mereka sentiasa insaf akan kelemahan diri. Rabbana innana amanna faghfir lana, maka ampunilah kami. Itu salah satu bukti keimanan yang benar. Sentiasa memohon ampun. Sebab orang yang benar-benar beriman, dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, nikmatnya yang tak terbilang, yang tak terhitung. Mereka syukur macam mana pun tak akan dapat menandingi nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka sentiasa memohon ampun. Faghfir lana dzunubana. Ya, jadi orang beriman ni dia tak angkuh, tak sombong, tak ujub, tak riak. Sentiasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qina azabannar. Sentiasa mohon supaya dipelihara daripada api neraka. Jadi ni doa ni kena jadi amalan kita. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kemudian daripada mereka menyatakan keimanan mereka dengan sungguh-sungguh tu, mereka juga mempunyai ciri-ciri apa dia Allah sebut? As-sabirin, orang yang sabar. Jadi orang muttaqi ni, orang bertakwa ini, setelah dia menyatakan keimanannya, maka dia bersabar. Apa makna sabar? Maknanya sabar dalam melaksanakan tuntutan dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Maknanya sabar menanggung segala taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Suruhan dilakukan, larangan ditinggalkan, ujian diterima dengan redha, dengan sabar, dan apa sajalah yang menimpa dirinya diterima dalam keadaan yang sabar, sabirin, wasadiqin, dan benar. Mereka orang yang benar dalam pengakuan iman mereka, benar dalam amalan mereka, benar dalam tutur kata mereka, tak pernah cakap bohong.
Yalah, kalau sekali-sekala terlajak itu lain cerita lah kan. Tapi maknanya sengaja tu tidak ada. Wassadiqin, maknanya bila mereka kata beriman, mereka beriman. Mereka bila mereka disuruh beramal, maka mereka beramal dengan sebenar. Wassadiqin. Ya, dan dalam hidup mereka, mereka sentiasa bersama orang yang benar dan mempertahankan kebenaran. Wal qanitin, taat. Qanitin ni maknanya taat, tunduk, merendah diri, tak ingkar kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal munfiqin, dan memberi infak. Ya, infak apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka menunaikan kewajipan, memberi infak yang wajib, ya, seperti zakat, infak kepada orang yang wajib diinfakkan, ya, dibelanjakan. Apalagi infak yang sunat, ya, membantu menegakkan Islam, membantu pendakwah, membantu para pejuang, menggunakan segala harta yang Allah beri, walaupun sedikit atau banyak, digunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, dan beristighfar pada waktu sahur. Ya, jadi maknanya kita tengok semuanya ini adalah perkara-perkara yang kita alami latihannya sepanjang Ramadan. Ya, khususnya terakhir ini, al-mustaghfirina bil ashar, beristighfar pada waktu sahur. Dalam bulan Ramadan, mereka antara perkara yang kita dituntut ialah bersahur, iaitu makan waktu dini hari itu kita panggil bersahur tu. Jadi sebenarnya Allah nak latih kita bangun waktu itu, kerana waktu itu adalah waktu yang sangat afdal untuk beristighfar. Ini ulama ada sebut, ya, bila Nabi Yaqub alaihissalam, bila anak-anaknya memohon maaf dan daripadanya di atas segala kekhilafan mereka dan meminta supaya Nabi Yaqub minta ampun kepada Allah, dijawab apa? Wa saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohon ampun kepada kamu, memohon ampun daripada Tuhanmu, memohon ampun daripada Tuhan untuk kamu. Jadi kenapa dia tangguh wasaufa tu, dia tak terus minta ampun? Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebab dia nak tunggu waktu sahur, sebab dia tahu waktu sahur itu waktu yang paling afdal untuk beristighfar. Dan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW menyatakan bahawa Allah turun setiap malam 1/3 terakhir itu, ya, untuk memohon mengampunkan orang yang memohon ampun, untuk memakbulkan orang yang berdoa, untuk memperkenalkan orang yang meminta. Jadi waktu sahur itu waktu yang sangat afdal, ya, untuk memohon ampun. Jadi kita perhatikan ciri-ciri orang yang bertakwa ni, yang Allah janjikan syurga yang indah tadi. Siapa mereka? Iaitu pertama yang berdoa, yang mengaku beriman. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu satu, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu. Jadi kita hafallah doa tu kan, untuk menghayati satu daripada cirinya. Kemudian as-sabirin, sabar. Jadi maknanya sabar ini pun kita dah berlatih sepanjang Ramadan selama sebulan kan. Sabar, menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu marah dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahan sifat sabar itu melekat pada diri kita. As-sabirin. Kemudian as-sadiqin, sifat benar. Jadi berusaha sedaya mampu untuk mengelakkan daripada sifat yang bercanggah dengan yang benar ni. Ya, berbohong, ya, cakap bohong, buat perkara yang tak betul, menyokong perkara yang palsu dan sebagainya, suka menyebar benda-benda yang salah. Apalagi kalau hadis palsu tu, setengah orang tak rasa bersalah pun nak sebarkan sesuatu hadis, walaupun tak pasti lagi benar atau tidak. Jadi ini juga adalah bukan ciri orang yang bertakwa. Kalau nak sebar, pastikan sebar perkara yang benar, sebab orang yang bertakwa ini orang yang benar. As-sadiqin. Lagi al-qanitin, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingkar, tak bantah
Ia tak komplain apa saja perintah Allah, sama ada berat ke ringan ke. Tapi memang tak berat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang rasa berat tu nafsu kita. Ya, al-qanitin, sentiasa taat, tunduk kepada Allah. Al-munfiqin, sangat pemurah, yang membelanjakan harta rezeki yang Allah berikan. Dan yang terakhir, al-mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu dini hari. Jadi pastikan setiap hari jangan miss bangun sebelum subuh, khususnya untuk beristighfar. Tentulah sebelum istighfar tu ambillah masa untuk solat tahajud, ya, sama ada 2 rakaat atau lebih. Tapi jangan lupa memohon ampun pada waktu itu, kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, turun khusus untuk mengampunkan dosa orang yang memohon ampun, dan memakbulkan doa orang yang berdoa, dan memperkenankan permohonan hamba-Nya. Jadi itu antara ciri orang yang bertakwa yang Allah perincikan dalam surah Ali Imran ayat 15 hingga 17. Ya, mudah-mudahan ia menjadi panduan untuk kita menghisap diri kita agar sentiasa berusaha menghayati ciri-ciri ini. Sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk ciri yang seterusnya dalam ayat yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.